Kedah tak perlu PAS untuk maju. Pelbagai kejayaan yang dicapai Kerajaan Perpaduan dalam tempoh 7 bulan diberi amanah mentadbir negara oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyebabkan pihak pembangkang terus koyak akibat dilanda kedengkian yang melampau. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fadzil berkata, kejayaan inisiatif membantu rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak boleh dinafikan. Menurut beliau, disebabkan kejayaan itu, pembangkang tidak mempunyai modal untuk menyerang kerajaan. Sebaliknya, mereka memainkan sentimen negatif termasuk menyentuh isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Kejayaan yang kita dapat lihat sekarang adalah kadar inflasi kita terus menurun dan kini mencapai pada kadar 2.4%, katanya pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih, Kajang malam 2 hari lepas. Tegas Fahmi, walaupun pelbagai peringatan berhubung etika berkempen kepada pihak termasuk pengguna media sosial, namun ada yang masih mempermainkan isu 3R, katanya. Justru beliau mengingatkan semua pihak khususnya pemimpin parti supaya sentiasa peka serta menghormati undang-undang dan etika berkempen lapor bernama. Sementara itu, kerangka dasar ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disasarkan untuk memakmurkan Malaysia secara mampan dan melindungi lagi kesejahteraan rakyat mendapat maklum balas positif daripada pelbagai pihak. Rangka kerja itu juga akan menjadi asas kepada beberapa dasar khusus lain termasuk Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Terkini, pengeluar semikonduktor Jerman Infineon Technologies AG Infineon mengumumkan rancangan untuk membina kilang bagi mengeluarkan 200mm Power Fab SiC Silicon Carbide. Anwar Ibrahim memaklumkan Infineon akan membuat pelaburan tambahan sekitar 20 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun akan datang dalam fasa kedua pembinaan model 3 di Kulim, Kedah hasil perbincangan dengan Infineon sebelum ini. Saya mengalu-alukan pengumuman pelaburan daripada Infineon yang membuktikan kepercayaan mereka terhadap Malaysia. Pengumuman ini adalah lanjutan daripada perbincangan saya dengan pihak syarikat iaitu Ketua Pegawai Operasi Dr. Rutger Wijberg pada 24 Julai lalu, katanya dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Menurut Anwar yang juga Menteri Keuangan sejak 5 dekad lalu, Infineon telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah hak penting dalam pembuatan fabrikasi wafer di Kulim dan melaksanakan aktiviti pembungkusan semikonduktor CIP di Batu Berendam, Melaka. Jelasnya, keyakinan berterusan Infineon terhadap ekosistem pelaburan Malaysia mencerminkan kedudukan Malaysia yang penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Ia menjadi pelengkap kepada aspirasi pelaburan nasional NIA dan Pelan Induk Perindustrian Baharu iaitu menarik pelaburan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi bagi menyokong ekonomi global dan domestik. Pengumuman ini juga selaras dengan gagasan ekonomi madani yang mensasarkan Malaysia sebagai peneraja ekonomi Asia dan berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia, tegas Anwar. Selepas pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inc. Elon Musk menyuarakan hasratnya untuk melabur di Malaysia, kini Infineon pula. Maknanya, kesan domino daripada kenyataan Elon Musk itu sedang berjalan. Justru, rakyat Kedah tidak perlu Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur untuk jadi Menteri Besar di negeri berkenaan. Setakat ini, tindak tanduk beliau hanya menjana perseteruan di sana sini, bukannya sahabat. Beliau berseteru dengan Anwar dan Kerajaan Persekutuan menimbulkan kemurkaan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Shah dan biadab dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Percayalah, untuk membina The Greater Kulim, bukan Muhammad Sanusi yang harus kalian puji serta pilih sebagai Menteri Besar Kedah, walaupun beliau mengangkat tangan gaya Anwar masa bermula ledakan reformasi pada tahun 1998. Kebetulan, Harakat Daily pada 2 Ogos menerbitkan satu fitnah yang berbunyi begini. Pendedahan eksklusif bekas wartawan jurugambar Tuan Marco mendedahkan gambar Anwar Ibrahim mengangkat tangan di mahkamah pada tahun 1998 adalah gambar yang diedit.
Demikian labur lidah rasmi PAS itu yang menjurus ke arah percubaan untuk menukar sejarah gambar ikon Anwar pada tahun 1998. Bagaimanapun, Semakan Malaysia Kini mendapati gambar Anwar mengangkat tangan itu tulen. Gambar tersebut diambil oleh Ed Ray untuk agensi berita The Associated Press AP yang mengesahkannya. Kasihan Muhammad Sanusi kononnya hendak melawan Anwar, tetapi awal-awal lagi sudah terkantoi. Ayuh rakyat Kedah, bila lagi kalih bagi sama.